Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah pagi yang mulia ini kita dengar hadis Nabi SAW dalam fadilat sedekah. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, hati orang tua sentiasa muda dalam dua perkara. Pertama, cinta dunia, dan kedua, panjang angan-angan. Mishkat muttafaq alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, hati orang tua sentiasa muda dalam dua perkara. Pertama, cinta dunia, dan kedua, panjang angan-angan. Hadis Mishkat oleh muttafaq alaih. Keterangan. Dalam keterangan hadis pertama, perkara ini telah dibincangkan dengan terperinci, iaitu cinta dunia yang sebenarnya ialah cinta harta. Keburukannya banyak dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis serta lain-lain perkara. Dalam hadis di atas, baginda Nabi SAW telah memberi peringatan terhadap sesuatu perkara yang khusus yang ada kaitan dengan perbincangan tersebut. Pengalaman pun membuktikan kebenaran kenyataan tersebut, iaitu dalam masa umur tua pun cinta harta dan panjang angan-angan bertambah dengan banyaknya. Sebanyak mana kematian semakin hampir kerana umur yang sudah lanjut, sebanyak itulah cita-cita untuk mengawinkan anak-anak, semangat untuk membina rumah-rumah yang cantik, keinginan menambahkan harta untuk dijadikan pusaka dan lain-lain semakin bertambah. Oleh sebab itu, dalam keadaan sedemikian, seorang itu sangat perlu mengawasi nafsu masing-masing. Dalam sebuah hadis lagi, Nabi SAW bersabda, seseorang itu bertambah tua hari demi hari, namun dua perkara tetap dalam keadaan muda. Pertama, tamak harta, dan kedua, tamak umur yang panjang. Tamak akan umur yang panjang juga termasuk dalam panjang angan-angan. Seseorang itu bertambah hampir dengan kematian, namun dia tidak membuat persediaan untuk mati. Sebaliknya, sibuk untuk membuat persediaan untuk tinggal selama-lamanya di dunia. Pada satu ketika, Nabi SAW telah melakarkan garisan 4 segi sebagai contoh untuk memberi kefahaman. Di tengah-tengah lakaran 4 segi tersebut, baginda SAW telah menarik satu lagi garisan sehingga terkeluar dari rajah 4 segi tersebut. Kemudian dalam rajah 4 persegi tersebut, baginda SAW telah gariskan garisan yang pendek-pendek. Para ulama telah melukiskan gambaran itu dengan pelbagai rupa, antaranya seperti gambar rajah di bawah. Kemudian Nabi SAW bersabda, garisan tengah ialah manusia, garisan 4 persegi ialah maut, dan seorang manusia tidak dapat melepaskan dirinya daripadanya. Garisan yang keluar dari rajah tersebut ialah angan-angannya yang melebihi had kehidupannya sendiri, dan garisan yang pendek-pendek dari kedua-dua arah ialah sakit, bencana dan peristiwa-peristiwa yang datang dalam kehidupannya. Setiap satu garisan pendek tersebut ialah satu bencana. Jika ia terlepas daripada satu bencana, dia akan terlibat dengan yang seterusnya, dan ia berada dalam lingkungan maut yang mengelilinginya dari semua arah. Namun garisan angan-angannya melebihi garisan mautnya sendiri. Dalam sebuah hadis lagi dinyatakan bahawa Nabi SAW telah meletakkan tangan baginda SAW di atas bahagian belakang kepala baginda SAW sambil bersabda, ini ialah kematian seseorang yang setiap waktu berada di atas kepalanya. Dan baginda SAW telah menghulur jauh tangan baginda SAW yang sebelah lagi, lalu bersabda, ini ialah angan-angannya yang pergi begitu jauh. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda bahawa permulaan kebaikan umat ini ialah keyakinan terhadap akhirat dan bencikan dunia, dan permulaan kerosakannya ialah bakhil terhadap harta dan panjang angan-angan. Dalam sebuah hadis lagi, Nabi SAW bersabda bahawa golongan awal daripada umat ini telah mendapat keselamatan dengan keyakinan terhadap Allah SWT dan bencikan dunia. Sementara kemusnahan golongan akhir daripada umat ini ialah daripada sebab kebakhilan dan panjang angan-angan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW
bersabda, akan datang satu zaman yang manusia akan berpanggilan antara mereka untuk memakan kamu sebagaimana orang-orang yang duduk di saprah mempelawa orang lain untuk makan. Yakni setiap kaum akan memanggil dan memberi galakan kepada kaum lain agar mereka terlebih dahulu memusnahkan orang Islam. Para sahabat bertanya, adakah pada masa itu bilangan kami sedikit, yakni yang menyebabkan orang kafir berani melakukan demikian? Baginda SAW berkata, tidak, bilangan kamu pada zaman itu sangat banyak. Namun keadaan kamu pada zaman itu hanyalah seumpama buih-buih, yakni banjir. Sama sekali tidak ada roh, dan musuh-musuh kamu tidak akan ketakutan dalam hati, dan dalam hati kamu akan wujud wahan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu wahan? Baginda SAW bersabda, cintakan dunia dan takutkan mati. Masya Allah. Apa yang kita dengar ni mudah kita amal dan sampaikan kepada saudara kita yang tak ada di sini, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.